menyerahkan satu waskah tentang keadaan umat rakyat jelata yang ada pada hari ini. Dan alhamdulillah kita telah berjaya menyerahkan waskah kita kepada wakil pejabat Istana Negara pada pagi ini. Walaupun kita tidak dibenarkan masuk ke pejabat, walau bagaimanapun kita berjaya menyerahkan di pintu 3 pada hari ini. Dan alhamdulillah kita juga terima kasih dan kita rasa berbahagia kerana pada pagi ini juga Tun Mahathir dapat bersama-sama dengan kita. Ini menunjukkan bagaimana keperhatian Tun terhadap nasib bangsa dan rakyat pada hari ini. Jadi insya-Allah saya akan bacakan tentang konten utama memorandum kita yang kita serahkan kepada pihak istana pada pagi ini. Ada lebih kurang 8 perkara yang akan saya bacakan. Manakala yang lain insya-Allah kita akan publishkan ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian boleh refer kepada Facebook ataupun media sosial yang kita akan paparkan nanti insya-Allah. Ampun tuanku, semua patik mohon, sebab patik mohon diampun. Izinkan patik-patik semua menukilkan keadaan rakyat dan menyatakan perkara-perkara menjadi kerisauan rakyat sekalian. Yang pertama, rakyat berasa terguris di atas kebiadaban Perdana Menteri dan sebahagian pemimpin negara yang menghina ke bawah duli yang mulia tuanku, mengheret kepada isu rasuah yang sepatutnya tidak berlaku. Dan ini telah mencemarkan kedudukan tuanku dan negara keseluruhannya. Yang kedua, kadar bunuh diri terutamanya di kalangan orang-orang Melayu sedang meningkat naik disebabkan oleh tekanan ekonomi. Ada yang terpaksa membunuh anak sendiri, ada yang membunuh diri, ada yang membunuh ibu bapa sendiri. Keadaan ekonomi yang semakin parah menyebabkan rakyat semakin menderita. Harga asas naik tanpa kawalan. Malangnya tekanan dan kesengsaraan ini tidak disusuli dengan tindakan yang tuntas dari pihak kerajaan bagi menyelesaikan masalah ekonomi rakyat. Ketiga, hari ini dunia telah mentertawakan negara disebabkan oleh tingkah laku pemimpin yang tiada integriti dalam menguruskan negara dan tidak mampu menyelesaikan di atas pertelingkahan yang berlaku. Keempat, pencerobohan kepada kuasa-kuasa Raja Melayu melalui tindakan-tindakan mahkamah semakin menjadi-jadi dan semakin tidak terkawal. Umat Islam dan anak-anak mu'alaf Islam dimurtadkan melalui keputusan-keputusan mahkamah. Kuasa-kuasa perundangan syariah yang merupakan kuasa Raja-Raja Melayu dimansuhkan satu persatu. Ini secara tidak langsung menghina ke institusi raja-raja yang menaungi agama Islam. Dalam masa yang sama, pemimpin negara pula dilihat seolah-olah berlepas tangan dan ini sangat mendukacitakan umat Islam. Kelima, media melaporkan penglibatan langsung pihak-pihak ejen perisik luar ke atas negara. Ini amat-amat membahayakan keselamatan negara, termasuk kedudukan ke bawah duli yang mulia tuanku dan raja-raja Melayu. Keenam, penghinaan terhadap Islam semakin meningkat. Perpaduan kaum yang menjadi nadi kepada kestabilan dan kemakmuran negara semakin tergugat dan tegang akibat penghinaan yang berlaku ini. Yang ketujuh, kefahaman liberal, pluralisme dan post-normal yang dibawa oleh sebahagian pemimpin semakin mengakar di kalangan rakyat. Natijahnya akan membawa kepada keruntuhan institusi raja dan agama Islam. Kelapan dan terakhir, pemaksaan perubahan-perubahan dasar struktur asas perlembagaan melalui cabang-cabang legislatif, eksekutif dan judiciary sehingga menjejaskan kepentingan sah Melayu dan Islam yang dinaungi ke bawah duli mulia tuanku dan Raja Melayu semakin menjadi-jadi dan tidak terkawal. Jika ia dibiarkan berterusan, asas negara ini sebagai sebuah negara dengan asas Melayu dan Islam sebagai agama bersekutuan
dan Raja-Raja Melayu sebagai pemerintah negara ini akan terakis dengan pantas. Ini situasi yang amat membimbangkan. Kegagalan kerajaan ini menguruskan pelbagai isu dan perkara serta meletakkan rakyat-rakyat di bawah dunia militer tuanku dalam situasi tertekan secara ekonomi, emosi dan kesejahteraan perlu ditangani dengan segera. Amanat yang dikurniakan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke-10 untuk mentadbir kerajaan ke bawah duli Yang Mulia Tuanku bagi menjaga kebajikan negara dan rakyat, kedaulatan agama Islam dan Melayu nyata gagal. Ia membawa jatuh maruah dan keikhlasan ke bawah duli Yang Mulia Tuanku yang telah mengamanahkan kuasa ini untuk memastikan kebajikan dan kesejahteraan negara dan rakyat terbina dan terjaga. Memandangkan perkara ini merupakan sesuatu yang terlalu serius dan kritikal, maka kami patik-patik rakyat jelata sekalian merafak sembah ke bawah duli Yang Maha Mulia Tuanku untuk mempertimbangkan tindakan yang segera yang wajar diambil atas kebijaksanaan Tuanku terhadap kepimpinan negara sekarang ini. Ini sahaja solusi pada khidmat kami, patik-patik, dan jalan terbaik bagi merungkaikan kemelut berpanjangan yang sedia ada demi kesejahteraan sosial, ekonomi dan kelestarian negara. Daulat Tuanku! Demikianlah sahaja yang patik-patik dapat zahirkan dalam wakaf memohon pertimbangan dan hikmah ke bawah duli Yang Mulia Tuanku mengatasi kegusaran sekalian rakyat. Patik mohon akhir kalam dengan sembah dan takzim jua adanya. Patik sekalian sentiasa mendoakan kesihatan dan kesejahteraan ke bawah duli Yang Maha Mulia Tuanku dan seisi ahli kerabat. Taat setia patik-patik sekalian ke bawah duli Yang Maha Mulia Tuanku tiada berbelah bahagi dan sentiasa tersemat di sanubari. Daulat Tuanku!